Selamat petang dan salam sejahtera. Hari ini kita akan memulakan kelas bimbingan untuk ataupun kita panggil dia sebagai kelas bimbingan set pada soalan. Jadi kita ada 3 set soalan yang harus kita buat uh, mudahan kan kita panggil dia sebagai budak soalan di mana saya akan membimbing macam mana kita hendak uh, mengenal pasti uh, kata kunci yang uh, biasa kita boleh dapat cari tahulah. Okey, bagaimana untuk mencari uh, jawapan kita hendak mengeluarkan isi-isi daripada soalan yang ditanyakan. Baik. Macam yang kita tahu sendiri, okey, untuk yang KMK kertas 2 ini, okey, sangat mencabar soalannya sebab yang perlu kita pentingkan di sini ataupun yang pelajar perlu kena tahu adalah macam mana kita hendak mencari kehendak soalan di situ. Uh, jadi penguasaan untuk menjawab soalan ini sangat penting supaya pemberian untuk isi-isi jawapan yang kita hendak kemukakan tidak ataupun dapat mengelakkan daripada mendapat markah kurang, markah kosong yang sepatutnya tidak berlakulah ke atas markah-markah ataupun prestasi para pelajar. Okay, jadi video ini boleh digunakan untuk jadikan sebagai rujukan, sebagai persediaan untuk menduduki ujian bulanan ataupun peperiksaan percubaan di sekolah masing-masing. Baik, jadi sesi bimbingan ini adalah untuk yang set pada soalan 1. Sebenarnya saya ada 3 set ni. Siapa yang beli file starter kit daripada saya, okey, bolehlah tengok soalan set pada soalan, okey, sudah diberikan soalan-soalan yang kita boleh jadikan ini sebagai latihan lah. Okey. Jadi boleh gunakan ini sebagai rujukan atau panduan untuk para pelajar, okey, yang korang yang sedang tengoklah video ni. Jika anda adalah seorang pelajar semester 2, okey, bolehlah gunakan ni sebagai bahan rujukan. Baik. Jadi tanpa memasa kita tengok satu persatu, okey, soalan-soalan yang ada pada setiap bahagian. Tapi sebelum itu saya tanyakanlah pada korang, adakah korang sudah pun menghabiskan sukatan pelajaran untuk KMK, Kesusastraan Melayu Komunikatif Kertas 2 ataupun belum? Okey, sekiranya sudah habis, tahniah saya ucapkan. Tapi bagi mereka yang belum, habislah kan. Jadi kena kejarlah secepat yang mungkin sebab saya yakin peperiksaan pun diadakan tidak lama lagi, tetapi saya percaya mungkin dalam beberapa bulan lagi pasti anda akan dapat menghabiskan silibus tersebut dengan sepenuhnya, bersama dengan guru ataupun secara kendiri supaya kita boleh dapat bersama-sama melakukan latihan. Jadi jangan memandang rendahlah terhadap KMK Kertas 2 ni. Okey, penguasaan untuk menjawab soalan ni sangat-sangat penting. Okey. Tidak hanya sekadar menghafal isi, tapi kita kena tahu juga macam mana kita nak menjawab. Jadi di sini kita kena olah balik kita punya skill, macam mana kita hendak menjawab soalan yang diberikan. Cara dia mungkin sama sajalah seperti di semester 1 ataupun dia lebih kurang saja. Jadi kita anggap ni sebagai ulang kaji. Yang bezanya di sini adalah macam mana kita hendak mencungkil ataupun macam mana kita hendak mengeluarkan kata kunci yang ada dalam soalan daripada soalan yang diberikan. Kerana dia tidak sama seperti di semester 1. Baik, kita tengok soalan yang ada dalam set pada soalan 1. Okey. Jadi siapa yang ada beli file starter kit daripada saya, okey, kita buka kan. Okey, soalan yang diberikan set 1 ya. Baik. Kita perhatikan ni soalan bahagian A, pembangunan insan, 25 markah, ada 2 soalan, so kena jawab 1 sahaja. Okey. Dalam setiap bahagian ada 2 soalan yang dikemukakan ataupun diberikan, jadi diharuskan untuk menjawab
1. Sekiranya ada masa lebih, okey, bolehlah jawab 2. Tapi kebiasaannya pelajar dia akan pilih saja satu daripada 2 soalan. Kerana, okey, peruntukan masa di sini kalau dia apa kan, rasanya dia dalam, okey, dia tidak bagi tahu di sinilah, tapi kita agaklah mungkin dalam 2 jam begitu kan, jadi dia tidak cukuplah sebenarnya. Sekiranya durasi masa adalah 2 jam, okey, kita akan memerlukan masa satu soalan mungkin kita akan perlukan masa sebanyak 45 minit lah. 45 menit. Jadi bayangkan 45 minit darab dengan 3 soalan, mungkin dalam 1 jam begitulah kan. Jadi mungkin ada lagi masa untuk menjawab lagi mana-mana soalan, tapi biasanya jadi saya syorkan untuk terus pilih soalan yang boleh kita faham sajalah. Okey, jadi maksudnya kena pilih satu daripada 2 soalan yang dikemukakan sama ada di bahagian A, bahagian B ataupun di bahagian C. Baik. Jadi kita pergi kepada bahagian A. Okey, kita buka jelah dua-dua soalan ni ya. Baik. Soalan pertama. Keagamaan merupakan unsur yang penting dalam pembangunan insan. Huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan diri anda berdasarkan Sulh atau Salatin atau sejarah Melayu. Baik. Okey, untuk jawab soalan ini, okey, kita mesti kena cari keyword dulu ataupun kena cari kata kuncinya terlebih dahulu. Okey, macam mana kita hendak mendapatkan kata kunci di sini? Okey, menurut guru-guru yang ajar korang lah, okey, okey, biasanya dia mungkin sama je lah macam mana yang explanation saya ni dia akan sama juga seperti mana yang cikgu-cikgu korang terangkan di sini. Okey, kita kena cari keyword yang terdapat dalam soalan diberikan. Okey, keyword ini berguna sebab kita hendak mencari isi. Kita kena cari isi berkaitan dengan keyword yang diberikan. Okey, untuk mencari isi ni seperti yang korang sudah tahu, mesti kita kena cari sebanyak 5 isi kerana soalan esei ni, okey, soalan esei dia terbahagi kepada 3 komponen yang pernah sudah kita yang kita sudah tahulah. Okey, ataupun yang pernah korang belajar. Yang pertama adalah pendahuluan. Okey, pendahuluan. Berapa markah pendahuluan yang diberikan? Sebanyak 3 markah. Okey. Kedua adalah isi. Isi bernilai 20 markah. Jadi yang perlu korang kena cari adalah ataupun yang kena kemukakan adalah 5 isi. Jadi setiap isi di sini ada 4 markah. 4 markah darab 5 bersamaan dengan 20. Yang terakhir adalah penutup. Okey, penutup sebanyak 2 markah saja. Jadi total di sini adalah 25 markah. Untuk fokus ni kita akan cari full fokus kita hari ini adalah kita hendak mencari macam keyword dari sinilah. Kata kunci di sini supaya membantu untuk mengemukakan 5 isi. Okey. Markah besar ni dia adalah 20 markah. Alright. Kebanyakan di sini pelajar dia akan drop lah pada kertas 2 ni sebab okey, isi-isi yang dia kemukakan tu dia salah ataupun dia menyimpang daripada kehendak soalan. Okey. Jadi ini berpunca daripada dia tidak faham sebenarnya dia hendak cari mana apa kehendak yang sebenarnya. Okey. Sebenarnya dia tidak ada masalah, dia tidak sepatutnya menjadi masalah kalau kita kena memahami betul-betul dari segi kehendak soalannya. Okey, kehendak soalan tu yang penting. Daripada kehendak soalan, kita boleh dapat mencungkil ataupun mengeluarkan kata kunci atau kita panggil dia keyword. Kehendak soalan mesti kita kena faham betul-betul sebab dalam ayat soalan tu dia ada keyword dia. Okey, ada dia punya kata kunci yang perlu kita kena tahu. Alright. Okey, so kita tengok dalam soalan pertama di sini. Okey. Keagamaan merupakan unsur yang penting dalam pembangunan insan. Huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan diri anda berdasarkan Sulh atau Salatin sejarah Melayu. Baik. Di sini
benda pertama yang perlu kita kena cari dahulu ataupun kita kena apa yang kita kena buat terlebih dahulu adalah kita kena membaca ayat pernyataan. Dalam setiap soalan tersebut, dia mesti kena ada ayat pernyataan yang harus kita kena faham dahulu. Macam contoh ni, soalan 1 ini, ada ayat pernyataan dia yang pertama. Ayat pernyataan ini, dia mesti berada di bahagian yang pertama atau di ayat pertama dalam soalan. Keagamaan merupakan unsur yang penting dalam pembangunan insan. So, the first step is kita kena baca pernyataan dia dahulu. Kena baca pernyataan soalan. Okey, baca pernyataan soalan. Saya ulang semula. Sebab dia akan ada di awal ayat. Awal ayat soalan. So, kena pastikan kena baca pernyataan soalan. Dari situ, kita boleh dapatkan keyword atau kata kunci. Kalau korang tidak baca ataupun para pelajar tidak baca, susahlah. Ataupun tak dapatlah kalau kita nak cari kata kunci dia sebab kehendak soalan dia akan ada dalam pernyataan soalan. Okey, kenapa dia mesti kena ada dalam pernyataan soalan bukan di ayat soalan? Kenapa? Okey. Sebab daripada pernyataan di sini, okey, pernyataan tu kita kena faham, pernyataan tu maksud dia adalah satu, dia kira macam yang pemberitahuan lah, okey. Kita diberitahu, okey. Kita kena diberitahu apa yang kita kena apa yang kita macam yang kita perlu tahu lah kan, begitu. Saya tak tahu lah macam nak cakap tapi kita kena tahu apa yang kita hendak jawab, begitu. Itu yang saya pernah buat lah. Jadi mesti kita kena baca dahulu di ayat yang pertama. Kehendak soalan tu dia ada pada ayat pertama. Pernyataan soalan. Dari sini kita boleh dapat tahu lah kita akan jawab soalan tentang apa. Sebab kalau korang baca pada ayat yang seterusnya di sini, dia kata, huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan diri anda berdasarkan Salawattus Salatin sejarah Melayu. Okey. Pada ayat yang kedua ni, yang dia sebutkan huraikan pernyataan tu kan, dia tidak bagi tahu pun sebenarnya dia nak minta kita dia nak minta kita huraikan tentang apa. Sebab dia sudah bagi tahu pun di ayat yang pertama. Keagamaan merupakan unsur yang penting dalam pembangunan insan. Jadi di sini kita sudah pun tahu, okey, first impression di sini kita sudah tahu bahawa kita akan menjawab soalan tentang keagamaan. Tapi kita jangan stop sampai di situ sebab kita kena baca sampai habis. Penting di sini untuk kita kena baca soalan dengan teliti. Selepas kita baca pernyataan, kita baca pula arahan soalan. Okey, ini sudah kita masuk di langkah yang kedua. Baca arahan soalan. Kita sudah baca pernyataan dia. Sekarang kita kena baca arahan soalan. Ini pun sebenarnya kita hendak membantu kita untuk kemukakan isi. Okey? Kita kena kemukakan 5 isi. 5 isi ini dia akan bergantung sepenuhnya daripada markah kita ya, sebab markah isi ini markah dia besar. 20 markah. Daripada 25 markah tu, 20 markah besar tu adalah markah isi. Ya. Markah isi. Jadi kena baca arahan soalan. Jangan sampai pernyataan soalan saja. Kita kena teruskan pembacaan soalan kita itu. Ya. Kita kena teruskan. Okey, huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan diri anda berdasarkan Salawattus Salatin. Jadi kita punya isi ni, kita punya isi mesti berdasarkan daripada karya Salawattus Salatin. Ya. Berdasarkan daripada Salawattus Salatin ataupun saudagar besar. Tapi dia ikut dalam soalan lah. Kalau dia minta Salawattus Salatin lah punya contoh. Kalau saudagar besar lah. Jangan campur aduk Jangan campur aduk. Okey. Setiap isi, macam yang kita sudah tahu, dia mesti ada 4 komponen. Okey, ada 4 komponen. Yang pertama, okey, kita lihat di sinilah. Okey. Setiap isi dia ni,
dia mesti ada 4 komponen berdasarkan daripada apa yang kita sudah pernah belajar sebelum ini di semester 1. Okay, so kita refresh semula ya. Dia boleh guna pakai juga dalam semester 2 ni. Yang pertama adalah sudah tentulah ayat isi. Ayat isi. So, mesti tulis sebanyak 1 ayat saja. Yang kedua adalah huraian. Huraian. Kita boleh juga gunakan pro kalau sesuai lah kita guna pro. Dan digalakkan juga sebenarnya kita buat ayat pro lah. 1 ayat saja kita buat. Ketiga adalah kontra. Kontra 1. Contoh 1. Satu lagi tambahan ialah kita kena buat kesimpulan kecil. 1 ayat. Okay. 1 ayat. Jadi sudah kita tahu kan? So, anggaplah ini sebagai satu ulang kaji. Inilah yang kita akan gunakan. Kita akan gunakan semula dalam kertas 2 akan datang. Oke, jadi sudah selesailah 2 step yang mudah. Pertama adalah baca pernyataan soalan untuk mendapatkan keyword daripada dan seterusnya kita kena tahulah apa yang hendak ditanyakan ataupun dalam kehendak soalan di situ. Dan kedua adalah kena baca arahan soalan untuk mengemukakan 5 isi. Jadi, di sini pembacaan soalan atau ketelitian itu adalah sangat penting. Dalam ayat soalan itu dia tidak tanyalah secara direct sebab kita akan dapatkan daripada pernyataan soalan. Jadi, kena baca dua-dua untuk pentinglah. Senang kita kena bacalah dua-dua ayat dalam arahan soalan itu. Okey. Sebab tu yang saya tandakan berwarna hijau kan. Okey, kalau yang saya tandakan berwarna hijau ni, okey, dalam file starter kit itu saya tandakan berwarna hijau sedia sebab itu adalah kata kunci ataupun keyword yang harus kita kena dapatkan untuk mengemukakan sebanyak 5 isi. 5 isi bernilai 20 markah, 20 markah darab 4 bagi setiap isi. Okey, jadi kena hati-hati. Sekiranya tersilap akan makan besar lah atau mempengaruhi markah tersebut yang akan mengurangkan mungkin dalam 10, 5, begitu. Jadi sayang, sebenarnya inilah yang menjadi punca kepada para pelajar kenapa tidak boleh dapat skor dalam kertas 2 ni. So inilah dia lah salah satu punca lah ataupun kesilapan daripada pelajar dan kita membetulkan di sini supaya tidak mengulangi lagi kesilapan yang sama pada peperiksaan akan datang. Jadi kita tengok contoh isi pada soalan pertama di sinilah dalam skema jawapan ini. Okey. So di sini diberikan cara macam mana untuk menulis jawapan. Okey, senang cerita kita gunakan je apa yang kita sudah belajar di semester 1. Kita gunakan ayat isi, huraian, contoh, simpulan kecil. Okey, itu yang kita pernah, kita sudah pernah belajar lah. Okey, so yang ini adalah contoh pendahuluan. Pendahuluan kita tahu kan, dalam penulisan pendahuluan, kena ada yang pertama, kena jelaskan konsep keagamaan sebab kata kunci di sini adalah keagamaan. So kita kena jelaskanlah keagamaan itu apa. Kedua, kita boleh membuat sinopsis ringkas Salatul Salatin. Dan yang ketiga, kita kena kemukakan 5 isi tanpa perlu huraikan. Okay, contohnya dalam pendahuluan yang inilah. Okey. Salatul Salatin menceritakan tentang salah-sila jurai Raja-Raja Melayu Melaka dan peristiwa yang berkaitan seperti pengislaman Raja-Raja Melayu Melaka dan hal-hal yang berkaitan dengan agama. So ini dia ceritakan secara ringkas lah tentang karya yang dia baca. So maksudnya di sini dia tahulah, dia sudah ada pengetahuan lah tentang pembacaan karya yang tersebut lah. Keagamaan bermaksud perihal agama atau hal-hal yang berkaitan dengan agama, sama ada berbentuk niat, lafaz, perbuatan atau sebagainya. So dia jelaskan di sini konsep keagamaan yang dia tahu.
Antara nilai Islam dan kehidupan beragama yang terdapat dalam keagamaan ialah beriman dengan mengerjakan solat, berdakwah dan menyebarkan agama Islam, menuntut ilmu agama, membaca kitab dan membaca ataupun mengaji Al-Quran. So yang ketiga ini, yang berwarna biru ini, dia jelaskan isi-isi yang hendak dikemukakan tanpa perlu menghuraikan. Sebab ini dalam proses penulisan pendahuluan. So cukuplah dengan menulis 3 ayat saja, ikut apa yang sudah saya sarankan di sini ya, para pelajar sekalian. Baik. Oke, kita tunjukkan contoh satu perenggan ya. Isi perenggan yang pertama. So di sini saya petikkan saja isi yang pertama di sini. Isi pertama yang berkaitan dengan keagamaan ialah beriman atau taat kepada perintah Tuhan dengan mengerjakan solat. So ini adalah isi yang pertama. Sini huraian pro. Dia punya huraian pro, solat merupakan tiang agama yang boleh membentuk kepribadian seorang Muslim dan boleh menarik hati insan untuk memeluk agama Islam. Dengan mendirikan solat, ianya dapat membentuk akhlak saya menjadi lebih baik dan tidak melakukan dosa atau maksiat. Ataupun solat penting kerana ia dapat membentuk akhlak saya. So ini dia punya ayat kontra dia lah. Saya perlu menunjukkan akhlak yang baik supaya dapat menarik orang bukan Islam, memeluk agama Islam dan dihormati oleh orang lain. Contohnya, semasa kedatangan Islam ke Melaka, Syekh Abdul Aziz telah menunaikan solat di pantai Melaka untuk menunjukkan ibadat orang Islam kepada penduduk Melaka sehingga Melaka dapat diislamkan. So ini ayat contoh yang diambil daripada karya tersebutlah. Kesimpulan kecil dia, oleh itu nilai taat kepada perintah Tuhan dengan mengerjakan solat diamalkan agar dapat membentuk akhlak yang mulia. So pendek sahaja. Dia tidak perlu tulis terlalu panjang. Ikut saja komponen yang sudah saya tetapkan di situlah. So dia sama juga pada perenggan yang kedua, isi yang kedua, ketiga dan seterusnya sehinggalah penutup. Baik. Kita berbalik semula kepada soalan yang kedua pula. Jati diri merupakan satu aspek yang terdapat dalam pembangunan insan. Bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan watak-watak wanita yang terdapat dalam Sulatus Salatin atau sejarah Melayu. Baik. Pelajar sekalian. Untuk soalan yang kedua ini, cara dia sama sahaja, ya macam mana saya sudah tunjukkan tadi. Tetapi untuk yang soalan kedua ini, memandangkan dia highlightkan watak-watak wanita, kita mesti kena mengenal pasti siapakah watak wanita yang mengamalkan jati diri itu. Kata kunci dia di sini adalah jati diri. Ingat pernyataan soalan akan terdapat dalam akan adanya kata kunci yang kita akan dapatkan. Kalau kita baca pada soalannya ayat yang kedua, bincangkan pernyataan tersebut, dia tidak bagi tahu pun apa kehendak soalannya, tapi memandangkan ataupun dia ada cakap pernyataan. Maksud dia, kata kunci hanya ada dalam pernyataan soalan sahaja. Jadi maksud dia di sini, dia minta kita untuk, dia punya kata kunci dia, kata kunci dia adalah jati diri dan 5 isi mesti mengemukakan watak-watak wanita yang mengamalkan jati diri. So kita punya isi ni 5 isi, 1 isi bersamaan dengan seorang watak wanita yang mengamalkan jati diri. Jati diri. Komponen dia sama juga. Alright. Untuk dia punya pendahuluan dia di sini, macam biasalah. Kita kena mengemukakan apakah yang dimaksudkan dengan jati diri. Jati diri merupakan kepribadian unik, utuh dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi teras dan lambang kepribadian seorang individu atau satu bangsa dan sebagainya. Kesedaran seorang individu akan kelebihan atau keunikan dirinya apabila menguasai atau memiliki sesuatu perkara seperti ilmu, bahasa, agama dan sebagainya.
Okey. Jadi di sini dia terus bagi tahu lah, okey, dalam karya tersebut, siapakah watak wanita yang mengamalkan jati diri? Watak-watak wanita dalam Salatus Salatin sejarah Melayu seperti Tun Kudu, Tun Teja, Tun Fatimah, dan sebagainya memainkan peranan dan peristiwa-peristiwa penting seperti hubungan diplomatik, menyelesaikan masalah, dan mengubah perwatakan Sultan Mahmud. Okey. Kemudian di ayat yang ketiga ni dia kemukakan isi yang apalah apa ciri apa kan sikap-sikap ataupun contoh-contoh jati diri lah. Okey, antara jati diri yang ada dalam watak-watak wanita tersebut ialah berani, bijak, tabah, sanggup berkorban dan lain-lain. Baik. Okey, perenggan pertama di sini, isi perenggan yang pertama, okey, dia sudah bagikan komponen lah. Okey. Ayat isi, jati diri pertama berdasarkan Salatus Salatin adalah sikap tabah, sabar ataupun tenang. Dia sama maksud sajalah antara ketiga-tiga tersebut. Sikap tabah akan menjadikan seorang insan itu kuat dan tahan uji apabila berhadapan dengan musibah dalam kehidupan. Itu ayat pro dia, ayat kontra dia. Tanpa sikap ini, sudah pasti seorang itu akan mudah rasa kecewa dengan kesusahan dan kepahitan hidup dan suka menerima hakikat ketentuan Allah. Okay, contohnya, Tun Fatimah merupakan seorang wanita yang amat tabah. Ketabahan Tun Fatimah terserlah apabila beliau terpaksa berhadapan dengan tragedi pembunuhan ayah, suami, adik, dan bapa mertuanya. Kesedihan Tun Fatimah bukan kepalang, tapi beliau tetap tabah menghadapi pembunuhan keluarga yang cukup tragis. Kesimpulan kecil, jelaslah sikap tabah menjadikan seorang insan itu reda dengan ketentuan Allah. Okey, sama jugalah dengan ayat isi yang seterusnya. Jadi, korang kena beli file starter kit daripada saya untuk mendapatkan contoh-contoh penulisan ayat yang gramatis. Untuk mendapatkan markah, ya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada bahagian B, pembangunan masyarakat. Okey, soalan 3. Huraikan aspek sosial yang membawa pembangunan masyarakat berdasarkan novel Surga Besar dari Kuala Lumpur. Okey, di sini kata kunci dia adalah aspek sosial. Aspek sosial ni dia adalah secara umum lah. Okey, secara umum. Okey, mengikut daripada apa yang sudah dipelajari. Okey, ini yang tidak ada pernyataan umum lah. Tidak ada pernyataan umum. Berbeza daripada soalan yang tadi lah. Kalau soalan dia ada pernyataan umum, ini yang tidak ada pernyataan umum. Okey, saranan saya di sini adalah, sekiranya kita tidak tahu apa dia punya isi-isi dia, okey, sebenarnya boleh je jawab. Tapi, kita mesti, kita kan sudah biasakan dengan soalan yang berdasarkan daripada pernyataan soalan. Tapi kalau tapi tidak ada masalah selagi kalau korang boleh dapat mencari dia punya kata kunci. Macam ni senang je kita boleh cari. Kita boleh cari. Tapi kalau kita hendak menghuraikan ataupun kalau kita nak membina ayat huraian dengan lebih bagus untuk kita mengelakkan daripada lari daripada kehendak soalan atau mengelakkan daripada menyimpang daripada kehendak soalan, kita pilih soalan yang berdasarkan daripada pernyataan. Tapi ini tak ada masalah je. Selagi kalau kita masih boleh mengemukakan 5 isi yang berdasarkan daripada keyword yang kita cari. Okey. Sama jugalah. Okey, cara dia. Kita tengok soalan 3 di sini. Okey, aspek sosial. Okey, yang pertama di sini adalah budaya menuntut ilmu. Okey. Yang kedua adalah budaya. Ketiga, unsur perpaduan dalam kalangan masyarakat. Keempat, mobiliti sosial. Dan yang akhir sekali adalah susun lapis masyarakat. Jadi siapa yang dah lupa tu aspek sosial tu macam mana, sini saya ingatkan korang semula lah. Kita refresh semula. Alright. Okay. Cara penguraian isi dia sama juga. Okay, mesti kena ada isi. Ada dia punya huraian pro, kontra, contoh dan juga kesimpulan kecil. So kita tengok salah satu contoh dari sini. Perenggan yang pertama. Aspek sosial yang pertama adalah pendidikan, iaitu budaya menuntut ilmu. Okay.
Pendidikan merupakan salah satu aspek sosial yang membawa kepada pembangunan masyarakat. Pendidikan melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang merupakan ejen penting untuk melahirkan masyarakat berilmu dan bijaksana. Bahkan pendidikan turut mampu merubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, berakhlak dan bermakna. Contohnya, dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, dinyatakan dengan jelas melalui Watak Rahim yang mempunyai pendidikan tinggi, iaitu menerima pendidikan di luar negara, telah berupaya menyelesaikan masalah berhubung isu tanah yang diwakafkan oleh Lebay Ma'ruf kepada syarikat Lombong Lembah Kolang milik ayahnya. Kesimpulan kecil di sini, penyelesaian ini telah berjaya mengelakkan tentangan daripada golongan agama terhadap projek Encik Muhammad. Seterusnya yang keempat. Perpaduan salah satu elemen penting yang dipaparkan dalam Salatus Salatin. Bincangkan elemen-elemen perpaduan yang terdapat dalam Salatus Salatin. So kena kemukakan 5 isi. Apa yang boleh dikaitkan dengan perpaduan? So kena pastikan mesti berkaitan dengan Salatus Salatin. Ada 5 contoh di sinilah. So kita cari di sini. Yang pertama adalah hubungan diplomatik. Seterusnya, jalinan kerjasama dalam aktiviti agama. Yang ketiga, nilai kasih sayang dalam perkawinan. Keempat, sifat individu yang menghargai ilmu. Bahagian C, pembangunan negara. Tetap juga sebenarnya ada soalan yang berbentuk pecahan lah. Contohnya soalan 5. Soalan 5, berdasarkan Salatus Salatin, yang pertama, nyatakan 5 jenis aktiviti ekonomi. Tidak perlu untuk huraikan. Tidak perlu untuk huraikan sebab dia 5 mark aja. Ada yang pelajar suka buat huraian walaupun dia tahu tak perlu huraikan. Tapi kalau saya tak ada masalah aja. Tapi kalau tak nak buang masa lebih, kita ikut je lah peruntukan markah yang diberikan. Tak ada masalah kalau nak buat huraian, tapi lebih baik kita ikut peruntukan markah di sini. Macam ni, ini cara menulis jawapan dia senang je, macam ni je. Salin semula ayat soalan, kemudian kemukakan secara ringkas. Tak perlu nak huraikan. Sudah selesai. Macam tu je lah, macam yang lebih kurang KMK masa SPM lah, begitu. Alright? Seterusnya, berdasarkan jenis aktiviti ekonomi dalam Salatus Salatin, bincangkan kepentingannya dalam konteks pembangunan negara. Jadi maksudnya di sini berdasarkan daripada 5 aktiviti yang sudah dikemukakan, kan? Mesti kena jelaskan. Bincangkan. Asal kalau dia kata bincangkan, kenalah masukkan elemen pro dan kontra. Gitu. Senang kan? Kita tengok salah satu contoh dia. Aktiviti bercucuk tanam. Aktiviti bercucuk tanam dijadikan ataupun dijalankan bagi memenuhi keperluan sumber makanan masyarakat tradisional. Penanaman padi huma menjadi salah satu aktiviti yang penting dalam konteks masyarakat Melayu tradisional kerana menjadi simbol kemakmuran sesebuah kawasan. So di sini dia punya huraian dia lah. Penanaman padi huma disebut ketika anak Raja Suran turun di Bukit Siguntang. Dan sekian lah. Ini dia punya contoh dia lah. Contoh dia. Ayat kontra. Sekiranya padi huma tidak dijalankan secara meluas oleh masyarakat pada masa itu, pastinya mereka tidak dapat memenuhi keperluan harian. Seterusnya akan mewujudkan kekurangan bekalan makanan. Ini kerana beras merupakan makanan utama masyarakat di Nusantara pada zaman tradisional. Kesimpulan kecil yang kita boleh buat di sini adalah, jelaslah aktiviti penanaman padi huma dapat menjana pendapatan pengusaha dan secara tidak langsung berlaku perkembangan ekonomi negara
sekiranya ia dijalankan secara komersial melalui aktiviti urusan jual beli. So, ini untuk soalan bernilai 20 markah, apa yang kita perlu letakkan di sini sama juga lah macam mana yang di esei-esei lain lah. Maksudnya mesti kena ada isi. Kan, kena ada isi, tambah dengan pro, tambah dengan kontra, tambah dengan contoh. Soal kata kunci di situ, ada punya kehendak soalan adalah bincangkan. Okay, so dia punya komponen dia yang sudah disenaraikan di sini. Isi, ayat pro, ayat kontra, contoh dengan kehendak soalan. Okay, soalan yang keenam. Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur banyak memaparkan nilai-nilai nasionalisme dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Okey, so dia punya ayat soalan dari situlah. Okey, maksud dia kita punya isi ini mesti memaparkan tentang nilai-nilai nasionalisme. Bincangkan pernyataan tersebut dengan merujuk watak-watak generasi baru atau muda dalam novel tersebut. Jadi, satu watak kena ada mengamalkan satu nilai nasionalisme. Okey. Okey, so kata kunci dia bincangkan, ikutlah. Mesti kena ada ayat isi, ayat pro, ayat kontra, ayat contoh dan juga kesimpulan C. Okey, contohnya, pendahuluan itu kita sudah tahu lah kan. Okey, kita petik salah satu contoh isi perenggan isi yang pertama. Nilai nasionalisme yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur adalah sikap setia kepada negara. Okey, dia punya ayat pro. Sikap setia kepada negara tercinta akan mendorong seorang untuk berusaha bagi menyumbang idea dan tenaga ke arah pembangunan negara. Semangat ini mampu merangsang negara menjadi sebuah negara yang maju dari segi pendapatan negara. Ayat kontra, sebaliknya jika seorang warga itu tidak cintakan negara, sudah pasti warga itu akan lupa asal-usul dan tidak mau untuk pulang ke negaranya. Ayat contohnya Rahim pulang ke tanah air untuk bekerja di syarikat Lombong Lembah Tualang. Kesadaran untuk bekerja di tanah air sendiri lahir dari rasa cinta kepada negara. Ayat kesimpulan kecil, sumbangan ini membolehkan negara menjaga pendapatan yang tinggi untuk memajukan negara. Okey, dia sama juga lah untuk ayat-ayat yang seterusnya. Ini hanya ada dalam file statistik yang yang korang beli. Jadi untuk mendapatkan ayat yang lengkap untuk peroleh markah yang bagus, kenalah beli file starter kit ini. Okey, untuk mendapatkan dia punya contoh-contoh di sini untuk ataupun dijadikan sebagai panduan para pelajar. Ya. Baik, jadi kita punya sesi kelas pun sudah sampai di sini sahaja. Okey, jangan risau, kita ada lagi 2 set soalan yang harus dibedah ataupun kita ada 2 set bedah soalan yang akan menanti kita lah selepas ini untuk kita menunjukkan secara ringkas cara-cara menjawab isi, macam mana kita hendak mencari kata kunci yang membolehkan kita untuk mencari 5 isi yang berkaitan. Saya doakan agar para pelajar yang mengambil mata pelajaran KMKS Kertas 2 ini akan memperoleh grade yang bagus, markah yang okey untuk pencapaian korang sendiri juga ya. Itu saja untuk sesi kelas set bedah soalan. Kita akan jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Terima kasih dan salam sejahtera daripada saya, Cikgu J. Bye.